This video is brought to you by Shopee Shop Saviosa Store. Mereka menawarkan kepada kita One Piece Magic Mark Color Changing Ceramic Glass yang sangat sesuai dijadikan sebagai hadiah kepada keluarga korang, kawan-kawan korang, pekerja, rakan sekerja mahupun untuk kegunaan korang sendiri. Mark ajaib ini sangat-sangat menarik bagi aku sebab bila kita tuang air dalam mark ini, color mark tu akan bertukar. Nak pula macam Luffy ni. Nampak gambar seketul Luffy je, tapi bila dituang air, naiklah gambar dia dalam gear second dia tu. Korang kena dapatkan segera sebab diorang ada follower voucher, which means during check out barang, korang terus akan dapat voucher dan korang boleh letak nama korang free of charge, dan setiap minggu random free gift akan diberikan untuk lucky buyer. Dapatkan segera Magic Mark ini only at Saviosa Store. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan cerita One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua full spoiler bagi chapter yang ke-1070. Kalau dalam video yang lepas aku baru sahaja kongsikan dengan korang semua bocoran bagi satu muka surat daripada keseluruhan chapter yang akan datang. Dalam video pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian lanjutan bagi informasi yang terbaru dan terkini yang telah pun disahkan oleh Redon dan dikongsikan oleh Ethan Boy. Dan apa yang menariknya, Redon telah mengesahkan bahawa spoiler pada kali ini adalah 100% tulen. Dan guys, aku harap korang stay tune sampai habis video ini sebab aku nak bawakan kepada korang komen-komen dari nakama kita yang diorang tinggalkan dalam video lepas. Mungkin komen tu datang dari korang sendiri. So, please stay tuned and jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo, kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Menurut spoiler, tajuk bagi chapter yang ke-1070 nantinya bakal berjudul Strongest Human. Tajuk ini dikatakan merujuk kepada Seraphim dek kerana setiap satu daripada mereka telah pun disuapkan dengan artificial devil fruit. Kemudian dalam cover page nantinya, kita bakal melihat 5 orang saintis yang telah pun berkumpul untuk kemanusiaan dan juga dunia. Dan kelima-lima mereka itu adalah Vegapunk, Caesar, Judge, Queen dan juga seorang wanita. Misteri baru lagi guys. Siapa agak-agaknya wanita itu ya? Adakah dia merupakan ibu kepada Luffy? Dan dengan sebab itulah si Dragon boleh mengenali Vegapunk yang merupakan kawan kepada isterinya sejak daripada usia muda mereka lagi. Macam mana guys? Make sense tak teori ini? By the way, aku sangat-sangatlah teruja kerana Oda seolah-olah ingin merealisasikan impian aku sebelum ini, yang mana aku ada mention banyak kali dalam video-video aku bahawa aku nak sangat menyaksikan kesemua saintis maths bergabung dan menunjukkan kemampuan sebenar dunia sains dalam One Piece ini. Dan akhirnya kini Oda telah pun menunjukkan kesemua ahli maths bergabung dalam satu cover page chapter yang akan datang ini. Tidak menolak kemungkinan bahawa cerita daripada cover page ini akan dimasukkan ke dalam main storyline manga seperti mana yang telah dilakukan oleh Oda dalam chapter yang ke-1064 yang telah memasukkan kisah tentang cover story puding yang telah dicolek ke dalam main storyline manga dalam chapter yang sama. So, aku harap sangat yang impian aku ini bakal menjadi kenyataan suatu hari nanti dan kita bakal menyaksikan keunggulan ilmu sains dengan gabungan kesemua saintis maths ini. Kemudiannya, spoiler mengatakan bahawa kita bakal menyaksikan sambungan pertarungan bagi Lucci menentang Luffy dan Lucci masih lagi gagal untuk menyentuh satu serangan pun kepada Luffy. Luffy juga dikatakan bakal menggunakan satu serangan yang dikenali sebagai Gomu Gomu no Dawn Rocket. Kemudiannya, sebahagian daripada pertarungan mereka ini adalah seperti mana yang telah aku jelaskan kepada korang dalam video spoiler yang lepas. Spoiler yang seterusnya pula mengatakan kita bakal melihat Vegapunk yang menjelaskan betapa susahnya untuk mereplikasikan buah-buah iblis ini. Menurut Vegapunk juga, Devil Fruit Zoan yang biasa merupakan jenis yang paling mudah untuk ditiru kerana
ianya hanya berdasarkan daripada haiwan sahaja. Adapun bagi mythical Zoan pula sangatlah susah untuk ditiru kerana ianya memerlukan beberapa keadaan yang sangatlah istimewa. Daripada pendedahan ini guys, jelaslah kepada kita bahawa Vegapunk mempunyai kemampuan untuk mereplikasi buah iblis Hito-Hito no Mi milik Luffy yang merupakan Devil Fruit mythical Zoan sekiranya dia mampu untuk memenuhi syarat-syarat istimewa yang dikehendaki untuk menghasilkannya. Dan sememangnya terbukti bahawa Vegapunk mampu untuk mereplikasi buah iblis mythical Zoan milik Kaido sebelum ini. Betapa imbanya kemampuan si Vegapunk ni. Wajarlah sekiranya world government nak hapuskan dia pun. Sebabnya kita dapat lihat sendiri bahawa Vegapunk ini mampu untuk memberikan ancaman yang membuatkan Akainu sendiri kerisauan apabila Vegapunk ingin bekerjasama dengan Luffy. Kemudiannya, Vegapunk juga menambahkan bahawa Paramecia hanya memerlukan lineage factor penggunanya untuk direplikasikan. Manakala untuk buah iblis jenis Logia pula, Vegapunk tidak ingin untuk menceritakan tentang perkara tersebut, memandangkan Logia ini hampir mustahil untuk direplikasi dan nampak gayanya seperti ada kisah yang tersembunyi macam mana Vegapunk berjaya untuk meniru buah iblis milik Kizaru. Patutlah si Edison terkejut gila bila nampak Frankie menggunakan Radical Beam dalam chapter yang ke-1065. Rupa-rupanya kemampuan daripada Kizaru ini sangatlah susah untuk ditiru. Wah, luar biasa betul si Frankie ni guys. Kemudiannya dalam chapter yang ke-1070 ini juga nantinya kita bakal melihat keadaan Sentomaru yang masih lagi hidup dan berada dalam keadaan yang sangat parah setelah diserang oleh Lucci. Dan kini Sentomaru sedang mendapatkan rawatan manakala Lucci telah berjaya untuk mengawal kesemua Seraphim yang berada berhampirannya, yakni S-Bear, S-Snake, S-Hawk dan S-Shark. Tapi guys, menurut aku Lucci tidak akan dapat untuk mengawal mereka dalam jangka masa yang lama. Yalah, sebabnya kan Vegapunk mempunyai autoriti yang lebih besar untuk mengawal kesemua Seraphim itu. Jadi possibly Vegapunk must have something up his sleeve untuk menghentikan Seraphim tersebut, sama ada untuk terus shut down Seraphim tersebut ataupun dia sendiri yang akan memberikan arahan kepada Seraphim daripada control room. Poin yang terakhir dalam spoiler pada kali ini pula mengatakan bahawa dalam muka surat yang terakhir kita bakal melihat Kizaru yang sedang mengetuai sebuah armada marine menuju ke Egghead Island. Kemudian nak tahu informasi yang lebih terperinci untuk chapter yang ke-1070 ini, make sure korang menonton video chapter review yang insya-Allah akan dihasilkan oleh aku nanti. Menurut spoiler juga, chapter bakal berehat pada minggu hadapan disebabkan oleh cuti Hari Raya Christmas dan juga Tahun Baru. Namun demikian, spoiler tetap akan dikongsi seperti biasa. And guys, seperti yang dijanjikan kat sini, aku akan bacakan komen dari korang. First, aku nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Zul Azmi for your contribution untuk channel ini. Kedua, datangnya daripada Nabil Rosli. Komen tentang persoalan aku kenapa Pythagoras tak collect data dari pertarungan Lucci versus Luffy, sedangkan masa Mugiwara Crew menentang Seraphim Jinbei bukan main rancak lagi dia catat. Kata Nabil, Pythagoras tak dapat data maybe sebab dia perlukan Luffy attack Seraphim macam Pak Eko tu buat. Since Luffy hanya bagi damage kat Lucci, it doesn't give much data to be harvest. Well, maybe. Ketiga, Haikal Shah yang mengulas tentang Gear 5 milik Luffy. Katanya, rasanya Gear 5 Luffy bukan ultimate untuk Luffy, tapi permulaan untuk buah Hito-Hito no Mi tu. Lepas ni, aku rasa Luffy cuma guna mode awakening saja sebab dia dah mula terbiasa. Kadang saja-saja pun dia jadi mode nikah. Keempat, dari Fahami yang sedikit mengulas tentang Devil Fruit Lucci. Sagi, Oda pusing. Lucci bukan normal Zoan, tapi mythical Zoan juga. Bukan boleh sangat Oda ni. Tapi aku sokong apa yang Kimi kata, kalau Luffy one shot Lucci, memang tak dapatlah Oda nak terang serba sedikit pasal Gear 5 Luffy. Rasanya arc ini banyak info yang Oda dah bagi. Contoh macam mana Devil Fruit terhasil, macam mana Vegapunk buat kopi Devil Fruit, sejarah pasal Ancient Kingdom dan banyak lagi. Kelima, daripada Rudin Norazimah yang juga bersetuju dengan aku tentang transformation berperingkat yang diinginkan sesetengah One Piece fans untuk pertarungan Luffy versus Lucci. Cuma Rudin menambah, bertukar berperingkat, saya rasa tidak. Bukan jenis Luffy. Luffy bukan seorang yang berlagak dan ego. Dia sering memandang tinggi lawan dia dan sering berusaha untuk kalahkan orang yang level tinggi dari dia. First, Lucci lawan Luffy. Luffy bertungkus lumus nak kalahkan Lucci sampai jadi cenonek. Kali ni bagilah Lucci pula cuba atau mengaku kalah je terus. Mengenai Pythagoras, bukan tak berminat mengenai perlawanan Lucci dengan Luffy, tapi tindak balas tiada. Impak. Maksudnya kajian itu pada Seraphim sahaja. Luffy dan Lucci tiada data terima kekuatan tenaga atau impak terima akibat. Macam itulah kot agakkan saya. Sekadar meniori. Keenam, dari Fahmi Azlan Official. Dan aku rasa menarik juga pendapat Fahmi Azlan ni. Luffy buka Gear 5 sebab Kenbun dia nampak yang Lucci unlock
power tertinggi. Aku cakap komen daripada Azlan ni menarik sebab dalam chapter 701 ketika Luffy melihat Fujitora, sungguh pun Luffy tak kenal itu adalah Fujitora, sungguh pun Luffy tak kenal yang Fujitora juga adalah seorang admiral. Terus Luffy cakap, you look pretty tough. Yes, sebab dalam Kenbun Chokuhaki ada juga satu ability di dalamnya yang dipanggil sebagai strength sensing. Terbaik, Fahmi. Dan yang ketujuh merupakan soalan yang dilontarkan dari Yop 46. Kimi, tolong reply Sat. Luffy kan makan buah mythical Zoan. So, Luffy ada tak macam pemakan buah Zoan yang lain? Maksud aku, mod. Tolong explain sekejap. So, in my personal thought, kalau diikutkan fakta Devil Fruit Zoan yang Oda dedahkan, sepatutnya Devil Fruit Luffy juga perlu ada 3 form lah kan, which is human form, Zoan form dan hybrid form. Macam normal Zoan yang lain, contoh macam Lucci sendirilah. Sebelum ni ada form manusia, form Zoan dan form hybrid dia. Ancient Zoan pun sama macam Brachiosaurus, Spinosaurus dan sebagainya. Begitu juga mythical Zoan macam Devil Fruit Marco dengan Kaido. Cumanya sekarang ni nampaknya pada pandangan aku form untuk Zoan perlu ditambah lagi menjadi 4, bukannya 3, iaitu form yang keempat adalah Awakening. Cumanya sebab tu aku cakap nampaknya Oda masih lagi belum dedahkan kepada kita secara lengkap konsep Devil Fruit ini macam mana. But as he promised dalam SBS tahun 2007 dalam menjawab persoalan salah seorang peminat, Oda mengatakan bahawa for more detail you will have to wait for a certain professor to make his appearance in the story and explain exactly what the Devil Fruits are. So guys, setelah 15 tahun berjanji akhirnya Oda telah pun menepati janjinya. Profesor tersebut ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Vegapunk yang sekarang ini telah pun mendedah tentang Devil Fruit, dan aku harap sangat-sangat Vegapunk akan dedahkan segala-galanya supaya terjawab segala kekeliruan kita. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next video, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi